Ini Fathul Mu'in, muka surat 237, baris atas sekali. 237 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tanbihun, ditemu dengan peringatan, penjagaan. Yajuzu ta'khirur rawatibil qabliyati anil fardi wa takunu adaan wa qad yusannu ka'an hadara wassalatu tuqamu aw qarabat iqamatuha bihaisu law ishtaghala bihima yafutuhu taharrumul imami fayukrahu syuru'u fiha. Boleh, yajuzu, harus, boleh, harus melakukan salat rawatib qabliyah sesudah salat fardu yang bersangkutan dilakukan. Apa maksud dia tu? Boleh melakukan salat rawatib qabliyah sesudah salat fardu yang bersangkutan dilakukan. Apa makna yang bersangkutan dilakukan? Dalam Arab tu dah cerita, dak ayat tu. Ayatnya yajuzu ta'khir rawatibil qabliyati anil fardi. Harus mentakhirkan rawatib qabliyah, mentakhir ni daripada sembahyang fardu. Qabliyah kita buat selepas sembahyang fardu, harus. Satu. Dan hal ini tetap dianggap sebagai solat tunai, bukan qada. Wa takunu, dan adalah ia rawatib qabliyah adaan, tunai, bukan qada. Ni bicara berkaitan dengan kira-kira kita gak, bicara berkaitan dengan waktu bagi rawatib qabliyah. Kemudian rawatib ba'diyah. Sebab kita maklum rawatib sembahyang sunat mengiringi fardu sebelum, qabliyah dipanggil, selepas ba'diyah dipanggil. Di antara sembahyang sunat yang berwaktu, kita sembahyang sunat ni ada berwaktu, ada bersebab, ada mutlak, tidak berkait dengan waktu, tidak berkait dengan sebab. Berwaktu contohnya rawatib lah, berwaktu. Bila berwaktu, ada waktu masuk, ada waktu habis. Pada ni, bila waktu tu habis, maka sembahyang hak berwaktu tadi ni sunat qada. Maka dipanggil sembahyang sunat tu qada, bukan tunai, sebab waktu dia sudah habis. Sebab sembahyang sunat berwaktu, luput waktu, kita tak sempat nak buat dalam waktu, disunatkan kita qada. Itu hak sembahyang sunat yang berwaktu. Tetapi bila dipanggil qada, apabila habis waktu. Kemudian sembahyang sunat bersebab. Bersebab ni macam tahiyatul masjid, tak ada waktu. Berlakunya sebab masuk masjid, sunat sembahyang. Sembahyang sunat wudu, tak ada waktu. Selepas ambil wudu, sunat sembahyang sunat wudu. Sembahyang sunat gerhana, sama juga, dia tidak ada waktu. Bila sembahyang berlaku gerhana matahari, pukul berapa waktu? Tak ada. Bila sembahyang gerhana bulan, pukul berapa sembahyang? Dia tak ada pukul waktu, tak ada. Bila kau berlaku gerhana, tu sebab dia panggil. Hak bersebab, habis sebab dia, tak ada qada. Tahiyatul masjid, kita duduk dah siap-siap, Allah ruginya lah tahiyatul masjid tak semayang, nak qada tak ada.
Ingat begitu. Hak ada qada hanyalah semai sunat yang berwaktu, luput waktu kita tak buat, sunat qada. Semai sunat bersebab kita tak buat, kita tak sedar pun gerhana matahari, kita tak sedar pun gerhana bulan, kita sedar-sedar tu gerhana tak ada dah, cerah dah matahari bulan, nak buat nak qada tak ada. Kena ingat situ. Hak ada qada adalah semai sunat yang berwaktu, bersebab tak ada qada. Kemudian satu lagi ni semai sunat yang waktunya tidak ada, sebabnya tidak ada, dipanggil semayang sunat mutlak. Bukan nama semayang tu semai sunat mutlak. Apa mutlak? Mutlak faham tak mutlak? Faham? Mutlak ada bahasa Malaysia kan? Apa dia mutlak? Bahasa Malaysia, apa dia mutlak? Kuasa mutlak ke apa? Apa dia mutlak? Mutlak ni tak ada kait dia mutlak. Berwaktu, kait dengan waktu, tak bebas, bukan mutlak, bukan bebas. Bersebab, kait dengan sebab. Tak mutlak. Dan mutlak di mana? Tak ada kaitan dengan waktu. Tak ada kaitan pun dengan sebabnya. Semayanglah masa mana pun. Jangan waktu tahrim sudah. Lepas main subuh, lepas main asar. Tak lihat tu. Lain daripada lepas main subuh, lain daripada lepas main asar, semayanglah. Banyak mana pun semayanglah. Dah. Nak semayang waktu mana? Tak ada. Dia tak kait dengan waktu. Dah. Berlaku apa baru semayang? Tak ada. Berkait dengan sebab. Nanti panggil semayang sunat mutlak. Semayang sunat tidak berkait dengan waktu, yang tidak berkait dengan sebab. Bukan nama saja aku semayang sunat mutlak. Bukan. Saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Sunat apa? Nak sebut sunat apa? Dia tak ada kait dengan apa-apa. Kalau berkait dengan waktu, sunat isyraq, sunat duha. Berkait dengan sebab, sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat gerhana matahari. Boleh pun nama. Sebab dia ada kaitan dengan waktu, ada kaitan dengan sebab. Mutlak macam air mutlak tu lah. Ke mana? Kita air mutlak segelah? Tak? Air mutlak kan? Sedar tak air minum air mutlak? Pernah tak kita sebut minta air mutlak segelah? Oh, mengaji fiqhnya lah dianya. Oh, minta air segelah pun minta air mutlak segelah. Mentang-mentang ngaji air mutlak, air musta'mak. Oh, apa panggil air mutlak mana? Air. Hak tak mutlaknya macam mana? Minta gak air teh, tak mutlak dah. Minta gak awak gak air Milo, tidak mutlak tu. Kait dah. Kait dengan teh, kait dengan Milo, tu bukan air mutlak. Hak tu kena sebut nama. Nak air teh, nak air Milo, nak air, bunyi gitu, luar. Keluarlah air. Air teh, dah sebut dah teh. Kena sebutlah teh, tak ada sebut air gitu. Waktu mutlak tu tak ada nama. Nak teh, kena kait lah. Nak air teh, nak air Milo, air kopi ke air holik? Holik kita ada dah holik lah ni. Holik tu baru dulu kan, ho tu mana sama budak-budak tu elang. Holik ada lagi holik lah ni. Ada Jagang. Elang tak ada. Elang lah TV. No? Ho apa tu? Ada. Nak tu kena kait, kena sebut. Ni nak air. Orang apa bawa air tu lah, air ni. Air napis tu lah waktu bi. Itu nak air teh. Air teh kena kait lah dengan nama. Jangan sebut air gitu. Itu panggil apa? Air mutlak panggil. Air yang tak ada kait dengan apa-apa. Itu mutlak. Semayang sunat mutlak. Mana semayang sunat yang tak ada sakut pun dengan waktu, tak ada sakut pun dengan sebab. Semayanglah banyak mana pun, bila-bila masa. Jangan lepas subuh, jangan lepas asar sebab itu waktu tahrim. Itu bicara lain. Banyak mana rakaat, banyak mana pun kau pandai lah. Lepas tu nak buat macam mana? Kau pandai lah. Allahu Akbar saja aku sembahyang sunat kerana Allah. Lepas tu jalan serakaat, bangun,
lepas tu turun sujud, lepas tu bangun serakaat, turun sujud, lepas tu bangun serakaat. Ni cerita reka ni, jangan tanya dah rokok dok ustaz. Faham lah. Oh, jangan dok tanya betul-betul gitu. Pelik sembahyang sunat mutlak ni. Berdiri sujud, bangun berdiri sujud. Oh, ada sembahyang tak rokok. Allah, kita nak pendek cerita. Lepas tu sebanyak mana rakaat? Dah niat dah tadi? Kalau niat 2 rakaat, kena buat 2 rakaat. Kalau tak niat, buatlah 2 ke 3 ke 4 ke 10 ke sesalang. Pada ni. Jalan je lah, jalan. Ni. Kalau niat 2 rakaat dah apa? Cukup 2 rakaat, kita boleh potong balik niat tak apa, nak teruskan lagi. Jalan je lah. Sembahyang sunat apa gitu tu? Sembahyang sunat yang tidak berkait dengan waktu, sembahyang sunat yang tidak berkait dengan sebab dia panggil. Tapi afdalnya masna 2 rakaat tasyahud akhir beri salam, bangun takbir lain pula 2 rakaat tasyahud akhir beri salam. Hak tu afdal. Afdalnya 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. 1 rakaat boleh, lebih dari 2 rakaat boleh. Dia sembahyang sunat mutlak dia panggil. Jadi sembahyang sunat berwaktu, bersebab, kemudian sembahyang sunat mutlak. Jadi termasuk sembahyang sunat berwaktu adalah rawatib. Sembahyang sunat yang mengiringi fardu, sama ada sebelum, qabliyah ataupun selepas. Rawatib ni berwaktu, ada waktu masuk, ada waktu habis. Apabila sembahyang sunat rawatib qabliyah ni diharuskan buat selepas fardu dan masih lagi dipanggil sembahyang tu tunai, maknanya dengan sembahyang fardu tu waktu rawatib belum habis. Dengan sembahyang fardu subuh, rawatib subuh belum habis. Dengan sembahyang fardu asar, rawatib qabliyah asar belum habis. Sembahyang selepas harus hukumnya dan namanya tunai. Ada ni. Dah harus ni termasuk kita sembahyang lepas fardu subuh, termasuk selepas sembahyang fardu subuh, tersembahyang qabliyah subuh. Lepas fardu asar, tersembahyang qabliyah asar harus. Dan nama qabliyah subuh, nama qabliyah asar kita tu adaan tunai. Itu waktu tahrim kau sebut tadi. Tahrim untuk orang lain. Adapun qabliyah subuh itu waktu dia, rumah dia, sahibatul waqti, tuan waktu. Qabliyah asar, lepas sembahyang asar tu masa lagi waktu dia. Dan bila habis waktu qabliyah subuh, syuruk, terbit matahari. Bila habis waktu qabliyah asar, maghrib. Masuk maghrib, habislah qabliyah asar. Mana lepas sembahyang fardu subuh, waktu dia. Lepas sembahyang fardu asar, waktu qabliyah dia. Maka tidak haram, sebab apa? Dia panggil sahibatul waqti. Waktunya di situ. Kalau kita kata gak rumahnya di situ, nak haram apa kepada tuan rumah? Sembahyang sunat mutlak nak ubah situ. Tak boleh. Haram. Ada ni. Adapun dah waktu hidup situ, tuang dia tuang dia, nak haram kat mana? Ini cerita mazhab Syafi'i. Hak haram tu mazhab Hambali. Dan mazhab Hambali pula dengan sembahyang saja fardu habis waktu qabliyah. Tu mazhab Hambali. Sembahyang saja fardu subuh habis waktu qabliyah subuh. Sembahyang fardu zuhur habis waktu qabliyah zuhur. Sunat qada selepas. Dipanggil qada. Kita dah adaan tunai hak buat selepas tu. Harus pula buat selepas tu. Dan nama dia tunai. Ni isu ni kena ambil faham molek lah. Sini ni kadang-kadang banyak timbul begitu beginilah. Tu kalau pandangan mazhab Hambali, walaupun qabliyah subuh, walaupun qabliyah asar, buat lepas subuh, buat lepas asar hukumnya haram. Itu mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Ada ni. Bukan kata qabliyah subuh, qabliyah asar. Semayang sunat-sunat lain pun banyak boleh buat lepas subuh, lepas asar. Sembahyang sunat tahiyatul masjid boleh buat lepas sembahyang subuh.
Saya sunat tahiyatul masjid, boleh buat selepas sembahyang asar. Jadi lepas sembahyang subuh, kita duk iktikaf apa semua, tiba-tiba kita wuduk batal ataupun kita nak pergi tandah. Kita pun keluar masjid, kita pun pergi tandah. Lepas tu, sesat tu kita berwuduk balik, kita masuk masjid semula, sembahyang dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Mana boleh semayang ni lepas sembahyang subuh dah ni? Tak harap. Itu sembahyang sunat bersebab. Sebab mutaqaddim, sebab duduk dulu, kena ngaji pula. Sembahyang sunat bersebab ni ada 3 bahagian pula. Sebab mutaqaddim, sebab muqaring, sebab mutaakhir. Sebab mutaqaddim ni sebab duduk dulu, semayang mengiringi. Mana dulu sebab masuk masjid dengan semayang sunat tahiyatul masjid? Mana dulu sebab sembahyang sunat tahiyatul masjid, sebabnya apa? Sebabnya masuk masjid. Mana dulu masuk masjid dengan sembahyang tahiyatul masjid? Tak nak jawab? Sembahyang tahiyatul masjid tanah dulu dah, lepas tu baru masuk masjid dah. Tu duduk luar tu kat lipas tu, sembahyang tahiyatul masjid, lepas tu baru masuk masjid. Masuk masjid dulu, kemudian sembahyang sunat tahiyatul masjid. Mana sebab berlaku dulu, barulah sembahyang. Maka lepas subuh, lepas asar boleh sembahyang, bukan tak boleh. Sebab muqarin, sebab dengan sembahyang serentak, gerhana matahari, gerhana bulan. Ni disertakan gerhana, disunatkan sembahyang sunat gerhana matahari, sunat gerhana bulan. Sebabnya tu sedang gerhana matahari tu, sedang gerhana bulan tu. Di sedang gerhana tu sunat semayang. Sebab muqarin, sebab gerhana berserta dengan sunat semayang. Boleh semayang lepas subuh, boleh semayang lepas asar. Lepas semayang fardu subuh, gerhana bulan, semayanglah gerhana. Lepas semayang fardu asar, gerhana matahari, semayang gerhana matahari. Hak tak boleh ni semayang bersebab, sebab duduk belakang. Semayang sunat istikharah, semayang sunat dulu. Sebab apa? Sebab nanti nak buat keputusan. Tu tak lewat lepas subuh, lepas asar. Semayang sunat ihram, semayang sunat ihram dulu, niat ihram belum. Jadi panggil sebab yang mutaakhir, sebab duduk kemudian. Tak lewat lepas subuh, lepas asar tak boleh. Makna hak bukan waktu di situ pun ada yang boleh semayang lepas subuh, lepas asar. Ini qabliyah subuh, qabliyah asar, di situlah waktu dia. Sahibatul waktu, tuang waktu, tuang rumah, tak ada haramnya. Kemudian buat lepas semayang fardu subuh, qabliyah subuh, buat lepas semayang fardu asar, qabliyah asar, adaan tunai namanya. Sebab apa? Sebab waktu qabliyah habis bila? Dengan habis waktu sembahyang. Waktu qabliyah habis dengan habis waktu sembahyang. Mana qabliyah zuhur habis bila? Asar. Qabliyah isyak habis bila? Subuh. Badan ni. Jadi selepas daripada bang isyak, qabliyah tak ada, tu iqamah nak cepat sebab kuliah maghrib tu panjang contohnya. Maka qabliyah isyak kita saja ada buat lepas isyak. Selagi tak masuk waktu subuh, masa lagi waktu qabliyah panjang tu kan. Jadi qabliyah ni kita nak buat selepas fardu harus, cuma disunatkan qabliyah kita buatlah sebelum. Nama dah qabliyah kan, sunat rawatib sebelum, sunat mengiringi fardu sebelum. Dan nama sebelum, buat sebelum lah. Sunat juga harus buat selepas. Tak ada apa-apa kerana cuma jumpa dengan kawan, nak bersembang, nak bertanya khabar, lepas tu qabliyah macam mana? Kita buat selepas. Harus, tapi disunatkan buat sebelum. Dia haruskan buat selepas. Tak ada apa-apa kerana pun dia haruskan buat selepas. Kadang-kadang, terkadang
penundaan seperti ini justru sunnah dilakukan. Harus kita sembahyang qabliyah selepas fardu. Terkadang bukan harus, sunat. Tadi saya sebut kita sunat qabliyah sembahyanglah sebelum fardu, sunat. Terkadang qabliyah tu sunat buat selepas. Ada kerana. Hak kata harus buat selepas ni tak ada kerana. Tak ada kerana. Saja-saja je nak buat qabliyah tu selepas. Harus. Tapi kalau tak ada kerana, sunat buat sebelum lah. Apa nak selepasnya? Tak, terkadang ada juga qabliyahnya sunat buat selepas. Kadang-kadang penundaan seperti ni justru sunnah dilakukan. Penundaan. Tunda-tunda. Mana apa? Buat kemudian lah. Mana contohnya? Ya asalnya qabliyah sunat buat sebelum fardu. Nah. Tapi kalau buat selepas tak ada kerana apa pun harus. Terkadang buat selepas tu hukum sunat pula Mana sebagaimana seorang baru sampai di musalla, dah jemuh gitu di tempat semayang, tiba-tiba solat sudah dimulai, tu imam takbir dah. Tu memang jelas lah. Takkan nak semayang qabliyah dulu terajam di tu imam dah lah disapa tu tak mau semayang dah, tak mau perhati siapa dia tu semayang 2 rakaat dulu kemudian baru turut tu imam, marah tu imam tak ada awak siapa, tak ada awak apa, tak tu ikut tu imam, saya semayang qabliyah dulu, marah dia orang, tak ada orang kerja-kerja dah, kan ada siapa-siapa semayang iqamah dah, dulu tu imam semayang 4 rakaat Zuhur, kita qabliyah dulu pun sempat lagi 4 rakaat tu. Tidak apa nak sihat tu, tak ada buat kerja gitu. Tu memang disunatkan qabliyah buat selepas. Disunatkan buat selepas, kita dak tak ada dah qabliyah. Gitu kita ni. Kan kita gitu. Tak ada dah qabliyah. Tak ada apa, sunat buat selepas. Tak ada apa. Kita kira mana beng. Beng ada. Habis dah. Allah qomat dah lah. Habis. Sunat buat selepas. Dia ke habis. Sebab apa? Sebab dia faham macam mazhab Hambali tu lah. Nama sebagai sunat sebelum. Apabila tak sempat buat sebelum, tak ada lah Nabi Gitu fahaman kita tau. Nama rawatib qabliyah, maksudnya semayang sunat sebelum fardu. Bila kita sapa tu imam semayang fardu dah, maknanya bagi kita kau hak semayang sunat sebelum tu abang semua lah. Ikut pada nama tu lah, ikut pada nama sunat sebelum. Bila tak boleh buat sebelum, kita faham lupuk dah. Ada. Disunatkan buat selepas atau waktu telah menjelang iqamah, dekat-dekat nak qamat dah ni, sehingga kalau melakukan solat 2 rakaat dahulu, solat 2 rakaat dahulu, maka akan tertinggal takbiratul ihram imamnya. Sekarang ni kita buat misal mudah sangatlah. Sekarang ni kita sapa tengok apa ni, tengok ni lah, sini ada mini iqamah tu lah. Dilepas daripada azan dia akan naik, daripada azan 10 minit kadang-kadang dia tengok di skrin tu tinggal seminit ke apa ke, tak qamat lagi tapi dekat-dekat. Kalau kita semayang menyebabkan luput takbiratul ihram bersama imam, bukan kata tak sempat rakaat pertama dengan tu imam, bukan ni. Kemungkinan rakaat pertama dengan tu imam sempat, tinggal seminit kita semayang, kita naik rakaat kedua tu bila pun iqamah, tapi selepas selesai rakaat kedua kita tu imam dah rakaat lagi, maknanya kita boleh masih lagi boleh bersama rakaat pertama imam, bukan ke situ. Dikira luput takbiratul ihram bersama dengan imam. Tak mau gitu. Kita nak biar takbir takbir,
Tapi kalau tinggal seminit lagi, kita semayang qabliyah dahulu, memang kita sempat berjemaah dengan tok imam, dan memang kita sempat rakaat pertama dengan tok imam, tapi menyebabkan tertinggal takbir ihram tok imam, maka qabliyah tu sunat buat selepas. Dalam hal ini makruh melakukan solat sunnah sebelumnya. Makruh pula kita buat sebelum. Kalau tok imam sudah sembahyang, orang iqamah dah, tu jelas-jelas sangatlah. Tak ada orang sembahyang qabliyah zuhur contohnya. Jadi hak kita nak kena perhati sininya, iqamah belum. Tetapi kalau kita sembahyang qabliyah 2 rakaat dengan masa tinggal seminit 2 minit, itu hak di skrin tu, hak di skrin atas tu, ada kat sini? Tak ada ke? Ada lah, biasa ada sini kan tau. Yelah, mana memang ada kan? Dia ada lah. Jadi senang sikit. Orang sapa tu dia boleh kira. Kalau tengok 3 minit, 3 minit okey je. Kalau 2 minit itu tak apa nak selamat dah. Ni selamat mana ni? Kemungkinan tak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Tu. Jangan kita hanya fikir, tak apa. Rakaat pertama sempat dengan imam. Tak, kita bukan rakaat pertama. Dikira sempat rakaat takbiratul ihram bersama imam. Barulah kita disunatkan qabliyah tu semayang sebelum. Tetapi kalaulah kita semayang qabliyah menyebabkan tak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, mana imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, gitu. Mana kalau kita senggang sekejap kerana kita lambat sikit takbir, masih lagi dapat kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Tapi dah aula dah seumpama tu, dia nak comelnya tok imam bar, kita pun Allah, kita nak gitu. Kalau mazhab Hanafi, tok imam Allah, makmum pun Allah, gitu. Mazhab Hanafi dia bukan seiring. Seiring tak boleh mazhab Hanafi. Tapi tok imam Allah je, makmum pun Allah. Tok imam bar, makmum pun bar. Tu sunat begitu mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i buat gitu tak sah semayang. Kita mazhab Syafi'i wajib kena tunggu bar, barulah kita pun Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, Allah tu makmum pun Allah. Itu mazhab Hanafi. Sama juga dengan hak takbir berpindah rukun itu juga. Mazhab Hanafi qiyam rukun, Allah ni makmum pun Allah. Ikut. I'tidal, nak terus sujud, tok imam Allah, makmum pun Allah. Bukan serentak. Di belakang mengiringi. Mazhab Syafi'i tak. Tok imam qiyam berdiri, rukuk, Allahu Akbar, barulah makmum pun Allahu Akbar. Biar bar dulu. Mazhab Syafi'i. I'tidal, turun sujud, Allahu Akbar, tok imam dah sampai latar, makmum barulah bergerak, Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Ada ni mazhab Hanafi dah, tok imam bergerak, dia bergerak, tapi bukan serentak. Ada seorang mokcik tu, dia buat gitulah. Satu masjid di KL, dia kata, ada orang tanya dia, sebab tanya, mokcik, kenapa mokcik lambat semua ikut? Tok imam sudah berpindah rukun, tok imam bergerak je berpindah, kenapa mokcik tidak bergerak lagi? Dia kata, sebab orang dia tu tok imam bergerak. Kita tanya mokcik tu, kenapa mokcik lambatlah kau? Kalau i'tidal, turun sujud, Allahu Akbar, barulah bergerak, lambatlah. Kita tanya mokcik tu malah basa, mokcik tak sihat, dia kata. malah basa. Mokcik lambat sikit gerak, mokcik ni lutut-lutut pun tak sihat. Dia malah basa lah. Ya, cara apa orang. Tapi tempat dia tu gerak dengan tok imam, tapi bukan serentak. Serentak makruh. Tapi mengiringi lalu dah. Sama dengan takbiratul ihram. Allah ni tok imam, makmum Allahu Akbar. Kita tak boleh. Tak sah semayang kalau buat seumpama tu. Bar Allah ada. Orang apa?
Ni bersama dengan takbir ihram tu imam sunat dia gitu kita ni. Ni dok ni. Allahu akbar tu imam, dia baru duk gelisah. Usolli. Oh nak usolli. Baru nak betul baju kaya. Apa benda gitu? Lambat ah. Tapi masih lagi dapat takbir ihram bersama imam. Jadi sekarang ni bukan masalah kata kita menyebabkan lambat, menyebabkan tak dapat ketambah dengan imam, menyebabkan takbir ihram tak dapat, maka qabliyah tu sunat buat selepas. Buat sebelum juga makruh. Gitu. Buat selepas namanya adaan tunai. Jadi qabliyah masuk waktu dengan masuk waktu sembahyang, habis waktu dengan habis waktu sembahyang. Itu waktu bagi sembahyang sunat yang berwaktu sunat rawatib qabliyah. Ala taqdimul ba'diyati alaihi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin.